Okey, Assalamualaikum ya. Terima kasih kerana masuk kelas awal untuk Mizan Haziq. Bagus ya. Kita teruskan semangat nak belajar ini. Okey, murid-murid. Jadi tanpa kita nak macam mana kata ya, nak bazirkan data kan. Anda kata data tak cukup, anda boleh buka buku teks anda, muka surat 167. Muka surat 167. Jadi kita nak sambung. Okay, minggu lepas kita telah menyentuh mengenai minyak sawit, murid-murid, dan kita juga telah menyebut mengenai cara membuat sabun, penghasilan sabun. Dan dalam Google Classroom, cikgu pun juga share beberapa video di situ mengenai macam mana nak buat sabun di dalam rumah. Jadi murid-murid, pada muka surat 167 itu, jelas nampak ya, kamu nampak pada sebelah kanan atas tu, keusahawanan. Keusahawanan, ya. Kalau murid-murid, keusahawanan ini maksudnya kamu boleh cari duit. Okey? Jadi sekali lagi, cikgu bukan nak membebel, cikgu hanya nak bagi tahu anda semua, sains adalah buka mata anda, buka mata terhadap kemungkinan ataupun apa-apa kerjaya yang mungkin anda kerja masa depan. Jangan salah faham cikgu perlu sebut 100 kali juga. Sekali lagi cikgu tak ada niat apa-apa untuk pandang rendah pada orang kerja di dalam gerai tepi jalan. Tak ada. Kalau itu adalah cita-cita kamu, buatlah yang terbaik. Buatkan terbaik. Okey? Jadi kita boleh buat sabun di dalam rumah. Di dalam rumah buat dengan cara menggaulkan minyak. Gaulkan minyak ataupun kita panggil lemak tak tepu lah. Maksudnya sumber lemak tak tepu daripada tumbuh-tumbuhan. Kalau di Malaysia, lazimnya kita akan guna minyak sawit. Okey, campur dengan alkali. Okey, dia akan membentuk garam, asid lemak dan juga gliserol. Murid-murid. Okey, murid-murid. Ataupun cikgu direct tanya Haziq sekarang. Rasanya wangi ke tidak kalau membuat sabun dengan minyak sawit? Harum ke tak harum? Tak. Kan? Jadi ini adalah soalan yang penting ya. Apakah yang kita akan tambah dalam sabun menjadikan sabun itu wangi, wangi untuk dibau? Cikgu, saya tahu mesti letak buah-buahan. Kalau letak buah-buahan, bankrupt lah orang itu. Setuju ke tak, Miza? Setuju. Betul kan? Contoh sabun madu. Gila ke mereka nak gunakan madu? Betul kan? Tak jadi. Jadi, murid-murid, kalau anda sekarang pada muka 167 ini kan, keusahawanan itu, kamu akan baca satu benda, satu panggil bahan-bahan asli, itu betul. Itu sabun yang mahal gila lah. Kalau lazimnya, kita akan guna istilah ekstrak. Cikgu, saya tahu ekstrak ini. Ekstrak maksud dia, benda yang kita pekatkan. Oh, tidak. Tidak. Ekstrak ini rujuk kepada, kalau contoh, bau oren. Bau oren. Dikesan adalah bahan kimia yang bernama, contohnya A. Bau oren adalah berasal daripada bahan kimia A. Jadi, saintis dah tentukan A itu, maka mereka pun buat sendiri secara saintifik daripada gaulan bahan-bahan kimia dalam makmal. Jadi, hasilkan bahan A dengan cara makmal. Itulah sebenarnya ekstrak. Ekstrak. Banyak contohnya jus-jus buah-buahan yang kita minum dalam botol. Dia tulis kat situ ekstrak. Murid-murid, dia bukan buah-buahan sebenar. Kalau ada pun mungkin kandungan sikit saja. Sebab kita semua tahu bahan-bahan asli, kalau kita kat luar minum contohnya jus oren pun, satu biji berapa ringgit mereka kira. Setuju ke tak? Haziq, betul kan? Betul. Jadi mereka akan gunakan ekstrak. Kalau kamu pernah dengar, kalau kamu pernah buat kek ke apa-apa, contoh kopi. Kopi ada bau kopi. Ya tahu. Cikgu, bau kopi itu sebenarnya apa bahan kimia itu? Kita panggil kafein tau. Ada benda panggil kafein tu. Itu pasal kalau kita buat kek ke ataupun roti kopi itu, mereka tak letakkan kopi betul. Mereka letak kopi betul, satu bankrupt lah. Bankrupt. Kita semua tahu kopi yang betul brewing itu, mesin itu, buat satu cawan dah 6-8 ringgit. Tak mungkin lah dia buat roti kopi itu
sebiji RM2. Dia nak cari duit dari mana? Okey, dia guna ekstrak kopi yang memberikan bau. Itu biasanya kita panggil bau ekstrak kopi. Jadi ini kita dah sebut sebelum ini. Ekstrak ini biasanya adalah kita namakan sebagai ester. Ingat ke tak, Miza? Ester. Ester. Ester, ingat ke tak? Cikgu, tak adalah. Okey, sabar. Kita sekarang kalau nak ingatkan anda semua penting pergi ke muka surat contoh lah. Muka surat kalau anda tengok sekarang sebelum ni cikgu nak carikan sekarang. Okey. Murid-murid, kamu boleh pergi tengok bahagian alkohol. Alkohol. Okey, kalau anda tengok bahagian alkohol murid-murid. Okey, siapa dia ni yang masuk ni? Okey, selamat datang YBB. Okey. Kita sekarang tengok kalau kita masuk ke sini murid-murid. Muka surat 153. Muka surat 153. Ya. Kamu akan nampak pada bahagian bawah sekali antara tindak balas alkohol ialah menghasilkan ester. Tindak balas pengesteran. Cikgu, macam mana nak buat ester itu? Okey, kalau anda nak tuliskan nota sedikit pada buku teks ke buku nota tulis anda, balik kepada muka surat 167. Okey, jadi cikgu dah cakap ester adalah hasil antara alkohol campur dengan asid organik yang bernama asid karboksilik. Dia akan bentuk ester. Jadi cikgu, bau itu ialah alkohol ke? Matilah, haram. Oh, tidak. Murid-murid, memandang kita sekarang ada murid yang Muslim di sini, sekali lagi cikgu nak jawab isu ini Alkohol, kalau dia ditukarkan, ditambahkan dalam satu pembuatan industri khususnya, dia dijadikan benda lain. Contohnya sekarang ester yang tidak ada langsung ciri-ciri alkohol. Ciri-ciri alkohol memabukkan, bau dia bau alkohol. Faham ke tak Miza? Bau alkohol. Sekarang ester bukan bau alkohol, dia bau manis. Bau buah-buahan dan sebagainya. Dia bukan lagi alkohol. Jadi dia tak ada isu di sini yang kita perlu timbul, oh ini haram sebab dia adalah buatan alkohol. Haziq, faham ke tak? Faham. Okey, jadi macam tu campur jadi ester. Itulah dia yang kita cikgu dah sebut pada kelas sebelum ini yang digunakan contohnya kita nak bau strawberry. Ester. Mereka letaklah ester itu ke dalam gula-gula, kek, macam-macam termasuklah ice cream. Okey, dan dalam kita punya penghasilan sabun juga kita selain daripada guna bahan-bahan asli, ekstrak buah-buahan asli contoh ester, kita juga boleh mereka kalau yang mahal juga mereka akan gunalah pewangi, perfume yang merupakan bekalan aroma yang diiktiraf. Contoh mereka letaklah berwangi, perfume yang brand. Okey, ke dalam sabun tersebut. Jadi kamu guna letak pada badan mandi, wah keluar pun bau harum. Sekali lagi, Miza, rasanya buat sabun ini susah tak? Nak tanya. Kalau kamu dah tonton YouTube itu, dah tonton ke belum dalam Google Classroom itu? Miza? Saya Dalam Google Classroom kan ada YouTube membuat sabun itu. Ada ke tak? Ada 4 video kan? Satu itu, tak lagi. Halo? baru satu. Satulah. Okey, nanti kalau ada masa tengok cikgu faham memang kat rumah ada adik-adik semua. Cikgu tak ada masalah. Yang penting cikgu nak bagi tahu ada YouTube di Google Classroom assignment itu tonton. Macam Haziq tak tonton. Baguslah. Dia tonton dia pun tahu. Nanti mana tahu kan rezeki dia ada pada tempat untuk buat sabun itu. Mula mungkin dia kerja lain tapi kerja jual sabun. Jual jadi jutawan. Haziq nak jadi jutawan tak? Nak. Kan, kita tahu. Mana tahu kan? Kita tahu. Benda itu adalah usaha sendiri dan juga of course lah kalau Allah izinkan kan. Okey, jadi YBB? Boleh faham YBB? Oh, Pek Ling pun dah masuk rupanya. Thank you Pek Ling. Thank you Boleh faham tak YBB? 什么？明白吗？我在讲什么？
如果不明白的话，你问啊，不明白老师会用华语跟你解释。意思说现在我们要讲的东西是做肥皂，肥皂是臭的，因为是用油做的嘛。我们要加第一可能加原料，minta maaf ya Haziq dan Miza juga terangkan dalam bahasa Cina benda sama ya。我们会加原料，如果原料就很惨贵，对没有？很惨贵。老师这么讲出了，你想明白吗？如果我要用玫瑰香，我们有可能每个都加玫瑰、真玫瑰进去嘛？你知道真玫瑰几贵没有？如果讲橙，如果橙跟死，你真加橙汁进去里面榨那个橙汁 orange juice 啊，做的这一定 bankrupt 嘛。所以说他们就加那种味道，就是我们的 extract buah-buahan。所以说你可以讲是香精，我的重点是那个 extract 这个字，佩林啊，佩林啊，佩林我一直忘记了，佩林有在吗？有啊，我想问你。那个橙子是不可能的嘛？因为说如果我们来做肥皂，第一浪费，第二贵嘛，所以说我们就有人就看到那些橙汁 juice orange 它写着 extract， 你认为那个是真的橙汁吗？真的橙汁吗？不是吗？他那个这个你帮他打嘞贝林，所以说那个不是真的橙汁，dia hanya menggunakan extract， 是 extract 浓缩吗？bukan extract 不是浓缩 ，extract 就讲说。我懂那个味道是什么化学药物，我用化学的方法做出来不的那味道，最简单就是 kopi 面包，不是用真的 kopi 的，用真的 kopi 早就 bankrupt 了，他们是用那种 kopi 香精 ，OK， 那个化学做出来的，就这样咖啡的味道，那不是不健康，是多不健康吗？jadi kalau anda pernah ada pengalaman makan Mexican bun。Miza, pernah makan kan roti kopi itu kan? Pernah? Miza? Miza dan Haziq pernah makan kan roti kopi? Tak pernah. Mexican bun yang atas tu kopi tu tak pernah? Ni mana? Tak. Okay, YBB pernah makan tak? Apa? Mexican bun. Apa tu? Lain-lain tu, kopi roti Papa Rich punya roti pernah makan tak? Coko. Ya macam itu sih pernah. Itu kan? Benar. Lepas makan, perasan ke tidak kamu punya air kencing itu bau kopi yang kuat? Perasan. Kan? Kalau kamu minum kopi benar pun, minum air kopi kuat pun dia tak sebusuk macam sebau macam tu kan. Jadi itulah dia. Dia gunakan ekstrak badan pun tak nak terima, dia keluar melalui air kencing. Nampak tak? Nampak? Kalau dia tak keluar jam Memang? Faham ke tak Miza? Faham ya? Jadi itulah dia. Ekstrak. Satu perkataan yang begitu senang tapi dilepas pandang oleh ramai orang sehingganya ingat benda itu adalah buah-buahan asli ataupun bunga asli. Padahal ekstrak. Okey? Memang di peringkat antarabangsa orang-orang masih lagi nak pertahankan sebab untuk industri kan. Tapi ada kumpulan yang macam yang ada dah sedar mereka nak pertahankan selagi mereka bukan guna buah-buahan asli, guna ekstrak tak boleh sebut buah-buahan asli. Mereka tengah pertahan dah. Mereka tak nak. Macam kena tipu. Padahal ekstrak itu fokus orang tak terbaca. Okey? Jadi murid-murid, muka surat 167, cikgu dah suruh anda buat panggil apa itu? Laporan eksperimen. Dalam masa terdekat, cikgu akan sharekan contoh laporan untuk semua yang patut kamu buat sehingga sekarang di dalam Google Classroom. Cikgu, perlu salin ke? Okey, macam ni lah. Cikgu cakap bukan salin. Kamu perlu sediakan laporan itu. Sediakan dan ketika kamu masuk ke makmal, andai kata buka sekolah bulan 7 nanti. Bulan 7, contoh 28 hari bulan. 28号 let's say 开学了. Cikgu cakap dengan kamu sehari sebelum tu, kita masuk makmal buat sabun. Masa itu, jangan kamu kata, cikgu, buat macam mana nak buat. Bukan. 你不能问我说怎么做. Eksperimen itu, bahan ada di meja. Kamu buat, tunjukkan hasil. Itulah TP5. 也就是 band 5的意思. Kalau kamu hanya setakat salin, masuk makmal tak boleh nak buat apa-apa, cikgu tak boleh bagi TP5 cikgu hanya boleh bagi TP4 ataupun ke bawah saja. Itu pun kalau laporan anda jelas dan lengkap. 也就是说，如果你抄人家的 report， 但是我懂你根本是不能做那个实验的，因为说你不懂你做什么实验，明白吗？贝林，你不懂你在做什么实验，我给不到你 TP5 的，明白吗？
Okey, betul tak? Hanya boleh bagi maksimum TP 4 sebab kamu punya laporan itu cukup kemas. 也就整齐的那一个科学报告，我多的给到你们的。Okey, jelas ke tak jelas? Murid-murid, jelas ke tak jelas? Peling, Jelas. Peling ni mama. Sorry. Ini mama ini. Okey, mimpai. Ya, jadi sorry ya, kenapa Cikgu Asyik perlu tanya kamu semua ya? Sebab nak minta anda fokus saja. Kalau tidak nanti Cikgu cakap saja ada orang yang pakai earphone tidur ataupun earphone buka, laptop letak ke depan tidur. Itu pun masalah juga. Jadi terpaksa ya, sorry dan minta tolong fokus. Sekarang, fokus hari ini kita adalah komponen molekul sabun dan tindakan pencucian sabun. Kita semua tahu sabun boleh mencuci kotoran dengan efektif. 肥皂能将身体的那些肮脏水能清洁掉。Contoh, kalau baju putih kena minyak yang berwarna hitam. Contohnya bitumen lah ataupun yang minyak tepi-tepi jalan hitam itu kena. Kalau kita tanpa guna sabun apa-apa, kita guna tangan dan air kita gosok. Kamu akan nampak tompok hitam itu makin besar dan tak akan hilang. Dia tak akan hilang. Okey? Jadi, kenapa letak sabun? Macam mana sabun itu boleh hilangkan tompok hitam itu dengan lebih bagus? 比如说，做什么我们要加肥皂进去那个洗衣服的过程，才可以将这些油剂 minyak ya, kesan-kesan minyak tompok hitam itu 油剂清洗的干净。如果用手指这样刷，它只越变越黑，那黑点会越变越大。Okey? Jadi, kalau kamu tengok sekarang, murid-murid, sabun ini ada dua bahagian. Penting ya? Sabun ini ada dua bahagian. Satu ialah kepala, satu ialah ekor. Ya, sabun berbentuk macam ni. Cikgu, sabun macam sperma dah. Lebih kurang lah. Tapi sperma ada bahagian leher. Ini tak ada. Ini kepala dan ekor je. Dan ekor dia berbentuk zigzag. Pertama, cikgu nak kamu hafal. Highlight muka surat 168. Highlight molekul sabun. Ya, highlight molekul sabun. Highlight kepala. Highlight hidrofilik. Highlight ekor B. Highlight hidrofobic. Cikgu, apa itu hidrofilik? Highlight di belakang, gariskan melarut di dalam air. Melarut di dalam air. Hidrofobic tak boleh larut dalam air. Gariskan melarut dalam minyak dan grease. Melarut dalam minyak dan grease. Jadi murid-murid, cikgu sekarang nak minta anda buka skrin. Buka skrin handphone anda ataupun laptop anda sekarang. Jadi sekarang, cikgu kenapa nak buka ni? Kita nak terangkan sekarang. Bagaimanakah kita punya sabun boleh berfungsi untuk hilang tompok-tompok minyak itu. Murid-murid, tengok dalam skrin lah. Cikgu, nak tengok ke? Ya, kalau kamu rasa nak jimat data, boleh terus tengok buku je, sama je. Okey, jadi sekarang anda kata cikgu lukis permukaan kain. Permukaan kain. 布料的表面. Di atas permukaan kain itu, okey, kita kena minyak. Contoh cikgu sekarang kita guna warna biru. Kita kena cat. Ini adalah contohnya minyak ataupun kita panggil grease. Dan yuji. Kita tak boleh nak sapu dengan tangan, kita sapu jam. Kita sapu, dia akan jadi makin besar tempat dia. Okey? Kita semua sedia maklum. Sabun perlu dibasuh sekali dengan air. Jadi persekitaran dia ada air. Kita tahu ada air. Dan andaikan kita sekarang lukisan kita fokus pada sabun, kita guna hijau. Sabun itu berbentuk kepala dan ekor. Kita tahu kepala ini adalah suka air. Hidrofilik. Hidro air. Filik suka. Okey? Hidrofobic. Takut air. Hidro air. Fobia. Takut. Jadi, ekor dia ini adalah hidrofobic, dia larut ke dalam minyak.
Murid-murid, kalau banyak sabun, molekul sabun di dalam satu air. Cikgu minta kamu sekarang, kalau cikgu minta, macam mana kamu akan lukis sabun ketika dia sampai pada grease? Macam mana bentuk dia? Rasanya boleh ke tak kamu lukis? Kalau sabun sampai pada grease, macam mana susunan dia? Macam mana susunan dia? Siapa nak jawab? Rasanya siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Haziq? Boleh tak Haziq? Tak, cikgu. Entah. Kalau sabun itu dah dekat dengan grease, macam mana susunan dia? Tak ada idea? Peiling ada? Tak ada. Peiling? Tak ada。peiling也不可以啊。如果沙布的那分子到了那个油基，它会怎么样？YBB？ 把 YBB？ 那油走啊，如果那一个肥皂的那些 molecule 分子是到了那一个肥油那边，它会怎么样？它会怎么排法？还是粘着？dia akan lekat ke ataupun jauh dulu? dekat. Lekat loh. Tapi kita tahu grease itu adalah minyak. Grease itu adalah minyak. Jadi kepala yang akan lekat pada grease ataupun ekor? Jawapan dia? Grease. Tahu. Ekor ke kepala yang akan lekat pada grease? Kepala. Jawapan cikgu dah lukis apa dia? Kepala. Oh, ekor. Ekor. Kepala pula akan berada kat luar kepala. Sebab air mah kat luar ini sekali lagi ialah apa? Yang merah itu ialah apa? Yang merah ini ataupun orang ini ialah air. Jadi kepala dia akan hala pada air. Hala pada air. Ekor akan hala pada grease. Jadi akan ada banyak sabun. Molekul sabun yang akan lekat macam ni. Sebab ciri sabun ada kepala yang suka air, larut dalam air, ekor yang larut dalam grease. Itu dah dia. Jadi cikgu apa cerita ni? Kita pun tahu bahawa kalau kita nak basuh baju, ya kita letak sabun. Kalau kita biar di situ, kotoran tak hilang. Apa yang mak ayah akan buat biasanya? Dia akan gosok. Betul kan? Lepas letak sabun baru gosok. Jadi apakah sebenarnya gosok itu bermaksud, murid-murid? Apabila kita gosok, di sinilah kita gosok. Tengok dalam skrin cikgu ya, maka grease itu akan mula retak dan pecah. Dia akan mula retak dan pecah. Sebab dia ada benda cucuk, molekul sabun tu cucuk pada tempat dia, kita memberikan tenaga kinetik gosok, maka kesan grease itu akan mula pecah dan tertanggal. Jadi ini permukaan kain lagi. Jadi apabila kita gosok baju ketika air dan sabun bersentuhan ataupun bergaul dengan grease pada permukaan air, maka kita punya lemak akan mula naik. Ini lemak. Tadi kan kita dah pecahkan dia, jadi dia akan mula naik. Dan sekitar itu adalah air. Ini ada air. Dan sebab ada molekul sabun, maka bulatan ataupun titisan grease ini ada sabun. Maka titisan lemak ataupun minyak ataupun grease ini tidak boleh nak bergabung. Murid, tengok nampak ke tak? Dia tak boleh nak gabung. Dua kepala sambung, dia bukan gabung, dia akan tolak. Nanti dia akan tolak pergi. Jadi titisan grease yang naik dari permukaan tidak akan senang nak bercantum semula. Afiq, nampak tak Afiq? Afiq? Ya, nampak. Okey. Jadi dia tak akan sentuh, tak ada. Jadi benda ini ketika kita basuh baju dengan sabun, maka
kotoran grease itu atau minyak, tompok minyak itu boleh senang tertanggal dari permukaan kain. Okey? Jadi di situlah kalau anda tengok muka surat 169. 169. Tindakan pencucian sabun. Tindakan pencucian sabun. Okey? Apabila sabun melarut di dalam air. Highlight sabun melarut di dalam air. Melarut di dalam air. Tak pernah kamu dengar mak ayah akan cakap basuh baju tanpa air. Basuh baju mesti dengan air. Sabun dengan air. Bukan sabun tanpa air. Dia tak berkesan. Dia mesti dengan air. Okey? Jadi tegangan permukaan air akan dikurangkan, tak apa. Yang penting permukaan kain dibasai oleh air sabun secara menyeluruh. Yang penting sabun melarut di dalam air. Miza faham tak? Faham, cikgu. Okey, kita teruskan lagi ya. Jadi sambung. Bahagian ekor molekul highlight. Ekor, bulatkan ekor, lekat pada kotoran bergris. Okey? Lepas itu, highlight hidrofilik tepi, tulis kepala. Kepala, hidrofilik ini kan. Hidrofilik ini kepala larut di dalam air. Jadi kepala dia akan hala ke air. Ekor akan tembus masuk ke dalam kotoran grease. Okey? Lepas tu C pula highlight menggosok. Highlight menggosok. Highlight menggosok penting. Baru boleh menanggalkan kotoran bergrease dan highlight menjadi titisan. Menjadi titisan. Jadi apa itu titisan? Menjadi macam buih lah, biji-biji yang kecil. Okay, dan ditutupkan oleh molekul sabun. Jadi kamu akan nampak dalam gambar raja C ni, dia sebenarnya bukan ambil satu. Ini mungkin salah faham orang tau. Sepatutnya kalau dia dah macam ni, dia akan mula pecah. Dia akan naik banyak titisan. Macam cikgu Luki itu. Jadi lemak itu atau grease itu akan tanggal dari permukaan daripada dia lekat pada permukaan. Jadi buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun memerangkap titisan grease. Highlight buih-buih sabun. Highlight gariskan memerangkapkan titisan grease。就说肥皂在泡，其实就是有油剂的意思，油剂拿走冲走它 bersihkan dia. Okey, dia akan dibuang bersama dengan air. Siapa yang ada masalah untuk tindakan pencucian sabun? Ada ke tak? Ada ke tak? Tak ada. Tak ada ya? Jadi cikgu sambung ya. Kita dah dekat nak habis ni. Lepas itu pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Jadi murid-murid, skop pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit termasuk sekarang kita nak sambung juga minyak sawit. Macam mana kita nak buat industri kelapa sawit itu lebih mesra alam. Tadi sabun dah habis cerita dah. Kita dah cakap pasal macam mana nak buat sabun, macam mana tindakan sabun untuk cucikan barang. Kita pun juga tahu sabun ini bukannya sabun yang kita jual dalam satu tong RM10, RM20 yang murah ya. Ada sabun di luar sana orang memang beli sabun organik, buatan tangan lah ataupun buatan sendiri. OK， 我不懂啊，那 YBB 拿去卖那个自己人手工肥皂啊，我华语叫做手工肥皂，kan buatan tangan sendiri. Jadi benda itu sebenarnya boleh jual dengan harga yang tinggi. OK, bahagian yang terakhir ni kita sentuh ialah masih balik kepada kelapa sawit. Macam mana kita nak buatkan penanaman kelapa sawit dengan menjaga alam sekitar. Pertama, penggunaan tanah. Kita menanam semula. Okey. Itu pasal kalau kamu tengok bukit-bukit kelapa sawit, lepas mereka dah tuaikan buah sawit, pokok itu masih besar, mereka akan potong. 那些种有老种有树，他们会砍掉，重新种过的意思。OK， air sisa, 那废水 air kumbahan kilang minyak sawit. OK, yang dihasilkan dalam proses penserahan dijadikan baja organik. OK, baja organik dan juga bahan tenaga biogas. OK, kualiti udara juga meningkat apabila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit. 如果我们种多点种油树的话
那些二氧化碳会被吸收吗？会制造更多的氧气。Dan sisa kelapa sawit juga lazimnya kita akan gunakan konsep sifar sisa. Sifar sisa. Okey, Yusof, menukarkan sisa kelapa sawit kepada pelbagai jenis produk yang berguna. Okey. Jadi kalau anda tengok dalam gambar raja yang ada, okey, kalau kamu tengok gambar raja muka surat 170 yang ada, jenis biodiesel, sisa kelapa sawit, selain daripada buah dia digunakan minyak, pelapah akan dijadikan baja, ada suyek, batang pokok dijadikan bahan gantian kayu, hasukan kena tang cho muk layung, okey, tandan kosong dijadikan kompos. Nah maksudnya tempat yang buah-buah kelapa sawit tadi keluarkan tandan dia itu, 那个种油果拿掉吗？它有那一个茎啊 ，OK， 他们就menjadikan kompos. Jadi apa itu kompos? Okey, ini adalah baja organik. Kita perlu tahu macam mana nak buat kompos masa akan datang. Kompos. Okey, macam mana buat kompos? Letakkan bakteria, biar bakteria yang cernahkan tandan kosong itu menjadi baja. Okey, tempurung pula, apa panggil itu? Buah kelapa sawit ada kulit yang tebal itu, tempurung akan dibakar untuk mendidihkan air. Kalau kamu tengoklah, pernah ada tempat yang gunakan tempurung itu bakar juga untuk memasak ya. Okey. Sabut pula dijadikan permaidani dan tekstil. Apa itu permaidani? Kalau anda pernah beli tilam ya. Ada tilam yang dibuat daripada sabut kelapa sawit. Pernah ke tak dengar, murid-murid? Pernah dengar ke tak? Tak pernah ya. Okey, lepas ni pergi Tapi tanya. bahasa bulayam. Bula ayam je lah, itu kira mahal tau. Tapi yang murah 200-300 ringgit untuk single punya, kamu boleh pergi tanya di kedai perabot. Ada yang dibuat daripada kelapa sawit. Ini dia sebenarnya. Faham ke tak? Jadi murid-murid, kelapa sawit, kalau kamu betul-betul usahakan ladang kelapa sawit, bukannya minyak saja yang kamu untung ya. Satu pokok itu kamu boleh untung ya. Lepas itu, POM dijadikan biogas dan juga baja. Okey. Apa itu POM ya? Kalau POM kat sini, palm oil, apa itu ya? Sekejap. Palm oil meal effluence. Palm oil meal effluence, POM. Maksud dia, sisa daripada kelapa sawit itu, okey, boleh dijadikan baja dan biogas untuk panaskan dan hasilkan elektrik. Jadi murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa ya. Jadi kamu akan sepatutnya kita buat satu pembentangan lah mengenai sekali lagi minyak sawit, apakah kebaikan dia. Okey. Banyak komen negatif daripada orang barat menyatakan kelapa sawit adalah satu produk yang mencemarkan alam sekitar. Namun mereka perlu faham, kita pun perlu faham, menanam kelapa sawit kalau adalah mencemar alam, mereka menanam pokok soya, pokok jagung pun, itu pun mencemar alam sekitar. Tak adil untuk mereka sebut pada kita, tapi diri sendiri pula tak komen. Itu satulah, tapi itu penting kamu akan tengok masa akan datang. Jangan terikut-ikut dengan ayat orang luar. Murid-murid, kalau anda tanya saya, cikgu, apakah nota yang saya perlu tulis? Murid-murid, apakah nota yang kita perlu tulis? Cikgu pun tak nak buang masa. Sekarang dah masuk ke bab ke-5. Dalam buku kamu, cikgu betul-betul mengharapkan, cikgu tak minta kau buat nota panjang. Sekarang dah masuk 5 bab. Dulu cikgu masuk kelas bersemuka, cikgu dah bagi nota untuk yang untuk ekologi tu kan. Jadi kalau kamu betul-betul nak belajar, buat nota mengikut rumusan. Okey? 拿出你们的课本 contoh muka surat 172. Rumusan untuk bab 5. Ketika anda buat rumusan ni, 当你用手写出这一个东西的时候， sekurang-kurangnya kamu tahu apa yang telah dipelajari. 你说你至少你懂我学过什么的意思，不能讲说老师，cikgu saya belajar tapi saya tak tahu apa benda berlaku. 我认为不公平lah, tak adil lah.
Ya, siapa dia? Ada soalan tak? Tadi cikgu dengar macam ada bunyi je tadi. Ya? Siapa ada komen? Cikgu, yang rumusan tu nak buat dalam nota apa? Buku nota lah, buku bertulis. Jadi, cikgu anggapkan sekurang-kurangnya kamu punya buku ada 7 bab, bukan 7, 5 bab punya rumusan. 5 yang cantik. Kalau kamu boleh tunjukkan cikgu rumusan itu, kamu bagi cikgu lah. Kamu layak mendapat TP3. TP3. Cikgu akan bagi TP3. Tahap penguasaan lah. Sekurang-kurangnya. Sebab kamu dah masuk kelas cikgu, dengar dah, dan kamu usaha sendiri. Cikgu, macam mana dengan Google Classroom? Kejap cikgu nak sebut Google Classroom sebelum kita tamatkan kelas hari ini ya. Jadi, cikgu, murid-murid yang saya hormati sekalian, kalau kamu nak dapat TP3 dan TP4 ataupun lebih tinggi, sebenarnya sampai TP6 je lah. 5 dan 6 memang susah. Kalau nak dapat TP3 pun, sepatutnya kamu perlu jawab dan mendapatkan markah yang tinggi tau. Jadi, cikgu sekali lagi cikgu tengok kat sini. Petlin dah hantar. Afiq pun dah hantar. Jadi, Haziq belum hantar. Okey, jadi cikgu tak boleh bagi markah lah. Dan juga siapa lagi tu? YBB. YBB tak masuk lagi grup ke? YBB. 什么 Google Classroom 有进没有？没有 Jadi masuk Google Classroom. Miza ada tak Miza? Ya. Tapi hantar ke tak? Ada dalam grup ke tak? Miza ada dalam grup ke tak? Ada. Google Classroom. Mana tu? Cikgu, saya baru join Google Classroom. Sorry. Miza ada Miza? Saya. Bukan Mak, ada dalam Google Classroom tak? Classroom tak ada. Tak ada. Jadi sekali lagi cikgu minta tolong. Cikgu minta tolong tak ni kan. Murid kamu dah bagus tak ni? Cikgu kata bagus tak? Jadi cikgu, mana nota pendek semua? Sabar ya, cikgu nak tunjuk contoh. Cikgu dah bagi nota dah. Ni kan, 我已经给你们 nota 了. Contoh, tengok ah. Nah, nota pendek. Pendek yang pendek gila nah. Kalau kamu betul-betul nak buat ulang kaji, daripada kamu kata cikgu beli buku tak boleh, kedai buku tak buka. Cikgu dah bagi nota, ini ada nota daripada Sains Proses Q, penerbitan Pelangi Sendirian Berhad. Terima kasih pada syarikat Pelangi tau. Jadi, apa lagi kamu mau? Dengan PowerPoint lagi, boleh baca dah. Semua bab, dari bab 1 hingga bab 5. Cikgu hanya minta kamu joinkan kelas ini. Cikgu join apa? Masuk Google Classroom, letakkan kelas kod seperti yang kat depan paparan skrin ini, 6RTKUYJ, ataupun dalam kamu punya kehadiran, nanti isi juga, cikgu dah bagi link ini. Kalau siapa yang nak malas juga, cikgu sekarang bagi sekali ya. Cikgu dah letak kat dalam chat box. Kau hanya perlu masuk je. Dalam itu ada quiz. Yang jawab quiz 5 equity baru seorang ke 2 orang saja. Baru 2 orang je kat atas cikgu jawab. Macam mana cikgu nak bagi TP3 kan yang ke atas. Tapi kita cuba buat yang terbaik. Contoh ini quiz lah cikgu. Murid-murid tengok Nah ini dia. Jawablah. Kalau tak jawab macam mana cikgu nak bagikan kamu markah untuk penilaian formatif bab 1. Ada kat dalam kamu boleh jawab. 明白吗 YBB? 佩林有教吗？佩林有做是？cikgu tunjukkan sekali lagi ya. Sekejap, ini sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini. Okay, hari ini memang kita habiskan cepat sebab cikgu nak kamu betul-betul kalau boleh masuk Google Classroom. Kalau tidak macam mana kan? Ini kehadiran. Sekejap ya. Ada. Tengok cikgu dah bagi banyak dah ni. Quiz semua. Jadi tak apa. Cikgu akan cek semula nanti untuk yang quiz sekejap ya. Quiz. Sekejap. Minta maaf ya. Minta maaf sangat-sangat. Minta maaf. Cikgu. Sekejap.
Okay, SSM Science. Sekejap ya. Sekejap je. Okey, contoh murid-murid, cikgu dah bagikan kuis hari tu kan? Contoh PBD bab 1 tingkatan 5. Ini dia. Okey, Pat Lin dah jawab, bagus, nanti cikgu akan letak markah semua tau. Ini dia. Jadi yang jawab contoh Pat Lin, yang lain tak jawab dah. Jadi minta tolong tau, masuk dalam Google Classroom, jawab. Okey, Pat Lin saja yang jawab sekarang. Seorang saja. Jadi cikgu hanya boleh bagi markah pada dia, yang lain tak boleh bagi markah. Jadi ada soalan ke tak murid-murid? Sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini. Ada soalan tak? YB, boleh masuk tak? Miza pun boleh tak masuk dalam Google Classroom? Haziq dah ada tau. Yes? YB? Tengah masuk. Berapa sekarang nak kena link Cikgu, saya dah masuk dah, baru masuk. Tahu. Tapi tolong buat latihan kat dalam. Malas sangat pun buat mula dari 1 Januari. Tahun lepas punya nota pun ada. Siapa yang nak buat ulang kaji tingkatan 4 ada. Tapi cikgu fokus 1 Januari dan ke atasnya. 1 Januari. Kamu akan nampak dalam Google Classroom 5 quick kriteria ni kan bermula daripada 1 Januari. Ada. 1 Januari ini. Ini link. Ya, cikgu buku teks ini apa cerita? 1 Januari. Tekan, hantarlah, hantar. Cikgu dah bagikan kamu buku teks ini, kamu hanya perlu baca je. Okey. Miza, harap boleh masuk ya. YBB pun sama. Kaji, belajar. Penting dalam diri kamu 我认为一些东西是来自发自内心的。Kalau nak belajar daripada diri kamu sendiri. Okey. Jadi cikgu tamatkan kelas sekarang. Cikgu hentikan record dah ya. Cikgu minta izin hentikan record sekarang. Okey.